dan perempuan yang dikasihi sekalian, kalau orang tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar tentang kekufuran di zaman moden? Kalau tuan-tuan nak kena cerita dekat anak isteri di rumah, belajar apa pasal kekufuran di zaman moden, sampaikan kepada orang lain bahawa kekufuran di zaman moden itu bermaksud kekufuran yang membawa manusia menyimpang daripada petunjuk Allah dan Rasul. Itu satu. Kekufuran di zaman moden itu dua. Apabila manusia semakin berilmu, semakin jahil. Ilmu dan maklumat tidak menjadikan manusia bertambah iman kepada Allah, semakin meragukan manusia daripada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, saya saja tak pergi mak saya dengar kuliah. Kadang-kadang saya kata kat mak saya, tak payah dengar kuliah lah. Kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang. Pasal apa? Pasal kesian dekat dia, orang tua ni dia duk jadi serabut. Sebab keliru dengan macam-macam, ustaz kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Lah, tak payah buat lah. Ilmu menjadikan manusia makin ragu pada akhir zaman, bukan makin yakin. Fitnah sungguh tuan-tuan, fitnah. Dahulu kala orang yang berilmu ni orang yang paling yakin. Orang yang berilmu orang yang paling berani. Tetapi semakin dekat dengan kiamat, orang yang berilmu semakin orang yang paling ragu. Berapa ramai orang, anak-anak muda duk mengadu kat kita. Muda-muda lagi dah ada penyakit psikologi, ada penyakit anxiety, ada penyakit depression, ada penyakit bipolar disorder, penyakit kejiwaan. Muda-muda lagi dah ada penyakit obsessive compulsive behavior. Ada penyakit itu, penyakit ini. Ada penyakit suka cakap sorang-sorang. Ada penyakit suka duk berangan. Ada penyakit macam-macam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, jumlah orang sakit jiwa semakin meningkat zaman sekarang. Puncanya adalah kerana iman. Habis ustaz, takkan orang yang berilmu ni tak ada iman? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ilmu bukan ada kaitan dengan iman. Walaupun iman memerlukan kepada ilmu, namun sesungguhnya ilmu yang ada pada hari ini bukanlah ilmu yang sebenar. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar tentang kekufuran di zaman moden ni, semakin manusia berilmu semakin jahil, semakin manusia berilmu semakin ragu dan semakin dekat kepada kufur. Sudah ada dalam media massa tokoh-tokoh yang menghafal Al-Quran, yang mengaji Al-Quran menjadi murtad. Ada pensyarah, ada seorang perempuan yang belajar di peringkat pengajian tinggi sampai ada master, ada PhD dalam bidang Quran, murtad, keluar daripada Islam. Ada orang yang mengaji sampai PhD di Indonesia, menyokong gerakan Islam liberal. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, yang sokong benar-benar mengarut daripada Islam ni bukan bodoh. Ada PhD, ada doktor, ada master, ada degree. Semakin berilmu semakin menjadikan manusia semakin kufur dan semakin sesat. Apa yang saya nak sebut bukan bermaksud jangan belajar, jangan sambung pengajian. Tidak, sambunglah mengaji. Tetapi yang perlu dipelajari adalah ilmu, bukan pengetahuan. Karena ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud, ilmu, kata para sahabat, al-qasyah, sesuatu yang menjadikan kamu takut kepada Allah, itu ilmu. Kalau tuan-tuan buka channel National Geographic, dengan buka rancangan National Geographic menjadikan tuan-tuan takut kepada Allah, dekat dengan Allah, tunduk patuh kepada Allah, melihat kebesaran Allah, maka rancangan itu rancangan ilmu.
Tapi kalau tuan-tuan buka rancangan televisyen, rancangan ustaz, rancangan agama, rancangan pencetus ummah ke, rancangan agama Islami, pengacara dia pun pakai litlap bertabarruj. Ustaz dia pun muka handsome, muka gebu, muka amrat. Kira nak tangkap gambar dah bubuh dalam almari loker. Budak-budak perempuan dia tangkap gambar ustaz ni dalam almari loker. Kalau rancangan itu tidak menjadikan orang dekat kepada Allah, takut kepada Allah, membesarkan Allah, walaupun dia baca Al-Quran, hadis dan sebagainya, maka itu bukan rancangan ilmu. Buka National Geographic, tengok cerita pasal beruk, tengok cerita pasal beruang, cerita pasal sotong, tapi boleh membawa kita kagum kepada kebesaran Allah. Itu rancangan ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kekufuran akhir zaman apabila ilmu pengetahuan yang ada tidak mendekatkan kita kepada Allah, bahkan menjadikan kita lebih sombong. Yang ketiga, yang keempat, kalau orang tanya tuan-tuan mai mengaji apa pasal jahiliah akhir zaman, sebut kepada mereka bahawa perubahan yang berlaku manusia pada zaman Nabi SAW, mereka kufur kepada Allah dengan menyembah berhala. Tetapi berhala itu adalah wasilah, benda. Patung itu adalah cuma sebagai perantara. Patung itu adalah sebagai simbol. Yang mereka sembah ialah mengakui adanya kuasa selain Allah. Maka perkara yang sama manusia pada hari ini, walaupun mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak menyembah patung, tetapi sekiranya mereka mengakui adanya kuasa, adanya sesuatu yang boleh memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka mereka sebenarnya sedang menyembah berhala, walaupun tidak ada berhala di situ. Dan berhala-berhala moden ini bukan patung, tetapi berhala-berhala moden ini boleh jadi ideologi seseorang. Berhala-berhala moden ini boleh jadi wang ringgit. Ada orang dia punya berhala dia wang ringgit. Bila ada duit dia rasa lapang, ada duit dia rasa yakin, ada 1,000 dalam poket dia jadi berani. Apa jadi pun tak apa, yang penting ada duit. Sakit boleh pergi hospital bayar mahal, boleh pergi hospital pakar. Kereta rosak tak ada masalah, beli kereta baru pasal ada duit. Jadi apa pun tak apa. Maka ketika itu dia telah menjadikan wang ringgitnya sebagai pergantungan, sebagai sesuatu yang dia bergantung selain Allah. Maka ketika itu wang ringgitnya adalah berhala bagi dia. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka kalau tuan-tuan ditanya apa belajar tentang jahiliah akhir zaman, jawab bahawa jahiliah, kekufuran akhir zaman, kekufuran moden ini, yang berubah dengan kekufuran pada zaman dahulu ialah konteks. Dulu orang sembah berhala, sekarang orang sembah ideologi, orang sembah kebendaan, orang sembah wang ringgit, orang sembah nilai, angka kebendaan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kekufuran pada zaman dahulu, mereka orang-orang musyrikin Mekah menolak untuk beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah kerana tidak yakin adanya hari kiamat. Kenapa mereka tidak yakin adanya hari kiamat? Kerana kebodohan mereka, kerana ceteknya akal mereka. Mereka melihat tulang belulang yang berada dalam kubur tidak dapat bangkit. Pada hari ini muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan teknologi sains, dengan pengetahuan, maka manusia menjadi sombong dengan berkata kalau ada kiamat sudah tentu alat-alatan kita dapat mengesan kehidupan gelombang di dalam kubur. Pakar-pakar pengkaji pasang alat gelombang dalam tanah, dalam kubur, untuk melihat aktiviti otak dalam mayat. Mayat ni bila mati, ada tak gelombang dalam otak dia ataupun gelombang dalam kubur? Ada tak berlaku pergerakan dalam kubur? Dia berkata tak ada bukti pun ada kehidupan, ada perjalanan kehidupan dalam kubur. Maka sebab itu mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya adanya azab kubur. Mereka tidak percaya adanya alam roh, kerana tidak dapat dibuktikan oleh peralatan mereka. Maka itulah kekufuran pada zaman moden hari ini. Manusia mendustakan apa yang mereka tidak dapat percaya dengan mata mereka. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian,
sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita memohon dan memohon kepada Allah, berterusan memohon kepada Allah supaya dianugerahkan kekuatan untuk percaya kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, untuk mengharap kepada Allah, untuk hanya meminta kepada Allah, walaupun dunia yang ada pada hari ini menyanggahi, menentang dan menghimpit kita. Karena itulah yang akan datang Dajjal apabila datang kepada kita, Dajjal membawakan syurga yang dapat dilihat dengan mata kepala, Dajjal membawakan neraka yang dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, syurga Allah tidak dapat dilihat oleh manusia pada waktu itu. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dilihat oleh manusia pada waktu itu, tetapi neraka Dajjal dapat dilihat oleh manusia. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam ulasannya terhadap surah Al-Kahfi, bahawa fitnah akhir zaman adalah fitnah pertembungan antara kebendaan dan pertembungan di antara kebendaan dan ukhrawi, di antara akhirat yang tidak dapat dilihat dengan mata. Apa yang dibawa oleh Dajjal? Syurga yang dapat nampak. Apa yang dibawa oleh Dajjal? Neraka yang dapat dilihat dengan mata. Tetapi syurga Allah kita tidak dapat lihat, neraka Allah kita tidak dapat lihat di dunia ini. Dan Dajjal dia mengaku sebagai Tuhan dan dia boleh dilihat, tetapi Allah yang merupakan Tuhan kita tidak boleh dilihat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah di dalam dadanya, mendidik dirinya untuk percaya terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat, percaya dan yakin kepada yang maha ghaib, percaya dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan, yang meninggal pada tahun 81 Hijrah atau 84 Hijrah. Kata Abi Umamah, Nabi SAW bersabda, "Tuba man ra'ani wa amana bi." Tuba man ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan beriman kepada aku. Wa tuba man amana bi wa lam yarani sab'a mirarin. Nabi SAW menyebut, beruntunglah orang yang bertemu aku dan beriman kepada aku. Tetapi kemudian Nabi menyebut, dan lebih beruntung orang yang beriman kepada aku dalam keadaan tidak pernah melihat diriku. Nabi mengulanginya sebanyak 7 kali. Muslimin dan muslimat rahim